Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, awal bismillah, pembuka bicara. Nama saya Muhammad Nasrul Amin bin Muhammad Nizam, membuka matrik di 2019108957. Subjek ini ialah subjek Debat Bahasa Melayu CPB 2021 dan nama pensyarah saya Encik Muhammad Fawis bin Bakri. Pada kali ini saya akan mereview satu filem yang bertajuk 1957 Hati Malaya. 1957 Hati Malaya ini ialah sebuah filem yang dikarya oleh Suhaimi Baba, dan 1957 Hati Malaya ini ialah sebuah filem buatan tempatan kita, buatan Malaysia, terbitan Pesona Picture Sendirian Berhad, yang bertemakan anak-anak muda yang menghayati sejarah negara dan erti kemerdekaan dan semangat nasionalisme. Apa yang menarik yang saya dapati tentang filem ini ialah lagu bertema filem ini dinyanyikan oleh Ratu Pop Asia kita, iaitu Datuk Siti Nurhaliza, yang bertajuk Hati, dan dicipta oleh Sharon Paul. Dan yang menarik sekali ialah lirik lagu ini ditulis sendiri oleh Suhaimi Baba, iaitu pengarah filem sendiri. Filem ini dibarisi oleh pelakon-pelakon tanah air kita yang hebat lagi, tidak asing lagi bagi kita di Malaysia, iaitu Maya Karin, Sharifah Amani, Rusdi Ramli, Zaifrul Nordin, Ron Palare, Man Bai dan ramai lagi. Hal ini bukan sahaja memudahkan kita memahami sejarah dan menaikkan semangat kita menonton artis kegemaran kita, malah kehadiran para artis ini dan para pelakon ini dapat mengangkat filem ini ke hadapan. Tidak hairanlah filem ini memenangi pelbagai anugerah seperti di anugerah filem dan sebagainya. Di sini, di paparan skrin ini, kita dapat lihat senarai nama-nama pelakon-pelakon yang terdapat dalam filem ini. Dan 5 watak utama dalam filem ini ialah yang pertama, Maya Karin melakonkan watak Salmi dan Nurmala. Yang kedua, Sharifah Amani melakukan watak Ani dan Aisyah. Yang ketiga, Rusdi Ramli melakukan watak Hani dan Zahari. Yang keempat, Adlin Aman Ramli yang melakukan watak Rafiq dan Rozhan. Dan yang terakhir sekali ialah Douglas Lim melakukan watak Ang Lee dan ahli MCA. Dan antara watak-watak tambahan yang tidak asing lagi bagi kita, pelakon-pelakon tambahan yang tidak asing lagi bagi kita yang diserapkan ke dalam filem ini ialah antaranya ialah Muhammad Kamaruzzaman Taib melakukan watak Tunku Abdul Rahman, Zaifrul Nordin melakukan watak Datuk On Jaafar, Boron Palare melakukan watak Muzaffar, Azhar Sulaiman melakukan watak Anwar Abdul Malik, Nur Azhar Murad melakukan watak Tun Abdul Rahman, dan Mustafa Ma'ruf melakukan watak Sultan Selangor. Dan seorang artis terkenal yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Jalaluddin Hassan melakukan watak Sultan Kedah, dan Kuswadinata melakukan watak Sultan Perak. Kita beralih kepada plot-plot di dalam filem ini. Cerita ini bermula dengan sultan-sultan pada ketika itu dipaksa oleh British untuk menandatangani perjanjian dan penggubalan Malayan Union. Malayan Union, untuk pengetahuan anda semua, Malayan Union ini ialah satu penubuhan yang mana menghapuskan hak-hak beraja pada ketika itu. Jadi, raja-raja dipaksa untuk menandatangani perjanjian dan penggubalan
Malayan Union ini. Di dalam filem ini terdapat dua era, iaitu pertama era moden dan era silam. Era moden ini menceritakan tentang generasi pada ketika itu yang mencari sejarah-sejarah tentang kemerdekaan, manakala untuk era silam pula mereka menceritakan tentang generasi yang berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Plot bagi era ini menceritakan tentang 5 orang sahabat, iaitu pertama Hali, Ani, Salmi, Rafiq dan Angli berusaha keras untuk menerbitkan sebuah buku ilustrasi tentang kemerdekaan yang bertajuk 1957 Hati Malaya. Apa yang menarik di dalam filem ini yang saya dapati ialah pertama, babak ucapan Datuk Onn Jaafar semasa penubuhan UMNO di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Babak yang dilakukan ini mengikut sumber sejarah yang tepat dan ia sangat menarik minat saya untuk lebih tahu dan untuk lebih mengkaji lagi tentang sejarah kemerdekaan Malaysia, sekaligus menarik minat saya untuk lebih menonton lagi filem tersebut. Bahagian yang saya dapati yang paling menarik di dalam filem ini ialah plot terakhir, iaitu plot menjelang kemerdekaan. Mengapa saya merasakan bahagian ini paling menarik? Pada pendapat saya, kita tidak dapat merasa waktu menjelang kemerdekaan bagaimana situasi ketika menjelang kemerdekaan tersebut. Bila mana dia melakonkan di dalam filem itu, dia melakonkan semula babak-babak dan situasi sebelum diambang kemerdekaan itu, saya dapat membayangkan bagaimana perasaan dan cabaran yang dihadapi rakyat-rakyat tanah Melayu pada ketika itu bagi mengecapi kemerdekaan. Saya menceritakan sedikit tentang plot ini. Tunku Abdul Rahman pada awalnya tidak berjaya untuk pergi ke London kerana dilanda pelbagai masalah ujian dan dugaan, seperti masalah kewangan dan sebagainya. Akan tetapi, hasil persepakatan dan hasil sumbangan daripada rakyat-rakyat tanah Melayu kita, akhirnya kita dapat kecapi kemerdekaan sehingga ke hari ini. Dan Tunku Abdul Rahman pada awalnya tidak berjaya untuk pergi ke London kerana dilanda pelbagai masalah dugaan dan ujian, seperti masalah kewangan, masalah pembelajaran, perbelanjaan untuk menampung dia di sana dan sebagainya. Akan tetapi hasil persepakatan dan hasil sumbangan, hasil sokongan daripada rakyat-rakyat tanah Melayu, akhirnya kita dapat kecapi kemerdekaan sehingga ke hari ini. Dan di sini kita dapat melihat gambaran bagaimana situasi dahulu, bagaimana kepayahan dan kesusahan bagi menghadapi, bagi mendapatkan dan mengecapi kemerdekaan. Ada satu lagi babak yang mana rakyat-rakyat tanah Melayu menyumbangkan harta benda mereka seperti wang, barang kemas, malah menyumbangkan seluruh harta mereka untuk menampung perjalanan Tunku Abdul Rahman ke London bagi menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Kita mendapat gambaran bahawa bagaimana generasi dahulu sanggup mengorbankan harta benda mereka semata-mata untuk mengecapi kemerdekaan sehingga ke hari ini. Untuk pengetahuan anda semua, filem ini juga menjaga ketepatan sejarah, elemen-elemen sejarah, dan dijaga elemen-elemen tersebut dengan sebaiknya. Antara babak yang dilakukan mengikut sumber sejarah yang tepat iaitu sebagai contoh babak utama, babak ucapan Datuk Onn Jaafar.
ketika penubuhan UMNO. Hal ini menunjukkan filem ini betul-betul menjaga ketepatan sejarah. Akan tetapi, untuk pengetahuan anda semua, ada sebahagian yang mempersoalkan kehadiran Tan Cheng Lock ketika malam kemerdekaan, dan banyak lagi persoalan dan kepincangan yang timbul dari sudut kesahihan sejarah tersebut. Akan tetapi, semua persoalan telah diselesaikan oleh pihak penerbitan dan telah diberi maklum balas yang baik. Baiklah, untuk penutup pada kali ini, filem ini amat saya sarankan buat golongan muda dan golongan belia rakyat Malaysia untuk lebih mengenali dan mempelajari, seterusnya menghayati sejarah kemerdekaan tanah Melayu kita, sekaligus menaikkan semangat patriotisme dalam kalangan golongan muda dan golongan belia masyarakat Malaysia kita. Berdasarkan pemerhatian saya kepada filem 1957 Hati Malaya ini, markah yang saya boleh berikan untuk filem ini ialah 4/5 bintang. Baiklah, sudah sampai kita ke penghujung video ini. Sekian sahaja daripada saya. Moga anda semua memperoleh dan dapat mengambil manfaat dan faedah daripada perkongsian saya tentang review filem ini. Saya akhiri video saya dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Semoga berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Assalamualaikum dan semoga berjumpa kembali.